ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Samad al-Falibani syaikhul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang juga disebut oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudhatul Jannah, yakni yang artinya taman-taman syurga. Maka besar harapan kita di dunia Allah izinkan untuk kita selalu berada di dalam taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya nanti di hari akhirat Allah izinkan kita untuk berada di dalam syurganya Allah secara kekal abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi majlis dan lagi amat disanjungi ketua-ketua jabatan, anggota-anggota yang tak dapat saya nak sebutkan namanya satu persatu, juga kepada asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada tengah hari ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hari ini hari puasa yang keberapa? 16. Oh, kira macam tak sabar nak raya je. Baik. Makna kata kalau main bola tu orang panggil separuh masa kedua dah kita. Separuh bulan kita dah lalui, dan kita lagi separuh lagi. Baik, apa yang kita dapat sepanjang kita puasa ni? Adakah kita telah mencapai apa matlamat daripada puasa tersebut? Ya, dalam kerja buat kita mesti kita ada dia punya objektif. Lagi-lagi orang yang bekerja secara bersistem, macam anggota polis, apa-apa yang tindakan dibuat mesti ada objektif ni, ada target ni. Begitu juga dalam urusan agama. Jadi kita masuk bulan Ramadan, apa objektif?
Adakah kita masuk Ramadan tu dan berlalu macam tu saja? Dan tiap-tiap tahun macam tu juga. Jadi tak tercapai target dan objektif yang sepatutnya untuk kita capai, untuk kita sampaikan pada ini. Macam orang kerja selalu yang kita kenal ni KPI lah orang panggil, KPI. Baik, Allah berfirman tentang perintah wajibnya berpuasa ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan ke atas kamu itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Maknanya sebelum-sebelum ni pun dah diperintahkan ada perintah puasa. Cuma mungkin tak sama puasa mereka syariat Nabi-Nabi yang dulu, umat-umat yang terdahulu dengan umat Nabi Muhammad pada sekarang ini. La'allakum tattaqun. La'allakum ni artinya mudah-mudahan ataupun moga-moga kamu menjadi orang yang tattaqun, orang yang bertakwa. Okay, baik. Daripada konteks ayat ni, yang pertama sekali Allah memanggil dengan, kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, ya ayyuha itu dipanggil haraf tidak, iaitu panggilan wahai. Dia bila Allah panggil, pasti ada satu perkara yang mustahak, ada satu perkara yang penting nak disampaikan. Macam kita juga dalam bekerja, kalau tuan kita panggil, bos kita panggil, mesti ada satu perkara yang penting. Dia takkan panggil saja-saja. Begitu juga, ya ayyuha, wahai alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maksudnya kalau kita mengaku diri kita sebagai orang yang beriman, maka kita menyambut apa yang diserukan Allah ke atas kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan ke atas kamu asyam. Timbul soalan tak? Kita duduk selama ni, kita duduk sebut puasa. Puasa-puasa ni sebenarnya bukan datang daripada bahasa Arab. Sebab dalam tulisan Arab, huruf Arab tak ada huruf pa. Puasa, pa kan? Pa tu adalah bahasa Melayu, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu Sanskrit lama. Kita Melayu ni lama lah, sejak dulu lagi. Jadi bahasa Melayu lama panggil puasa. Habis puasa dalam bahasa Arab yang sebenarnya ialah as-saum atau juga asyam. Jadi as-saum. Lepas tu kalau kita cakap dengan Pak Arab dan kita kata enta puasa, dia tak faham kan? Dia kata puasa, dah pelik. Sebab apa? Sebab Arab tak panggil puasa, dia panggil saum. Jadi soalan dia bilang, saum tu apa dia? Saum tu apa dia? Saum tu, kita faham puasa-puasa ni maksud dia tak makan tak minum lah. Tapi yang sebenarnya kita kembali kepada makna asal dia. Perkataan as-saum itu dari segi bahasa maknanya menahan. Dari segi bahasa, makna as-saum ialah menahan diri daripada sesuatu. Itu as-saum. Lepas tu pernah dalam ayat yang lain, dalam surah Maryam, Allah perintahkan Sayyidatuna Maryam untuk saum, menahan diri dia. Tapi saum pada Sayyidatuna Maryam bukan tak makan tak minum, tapi dia diperintahkan saum, yakni menahan diri daripada berkata-kata. Cerita ringkas dia, asalnya kan Sayyidatuna Maryam tak nikah dengan mana-mana lelaki pun, sehinggalah Allah arahkan malaikat untuk tiupkan ruh kat dalam rahim dia, sehingga jadi baby dalam perut dia. Bila jadi baby, perut dia makin lama makin besar. Akhirnya dia khawatir dia akan memburukkan nama ahli keluarga dia. Sebab ahli keluarga dia keluarga yang sangat hebat, keluarga yang sangat soleh. Solehnya keluarga dia sampai Allah tulis nama surah kat dalam Quran, iaitu yang kita biasa dengar, surah Ali Imran. Itu keluarga dia, keluarga Sayyidatuna Maryam. Itu panggil Ali Imran. Ali itu artinya ahli keluarga, Imran, keluarga Imran. Akhirnya Sayyidatuna Maryam
Dia keluar daripada tempat tinggal dia. Dia tinggalkan kampung tu, tanah, supaya tak berlaku fitnah. Ini dia keluar dan dia duduk di bawah satu pohon pokok, sehinggalah takdir Allah, Nabi Isa AS nak dilahirkan. Akhirnya keluar bayi. Bila keluar, dia bawa baby ni, dan Allah perintahkan kepada Sayyidatuna Maryam supaya dia saum. Apa saum di sini? Iaitu menahan diri dia daripada berkata-kata. Tak boleh cakap. Allah kata, kamu jangan cakap. Apa pun jadi, diam. Jangan cakap. Akhirnya dia masuk ke dalam kampung tersebut. Bila dia masuk, orang-orang kampung biasalah, kampung belah sana pun lebih kurang kampung sini juga. Bila tengok, dia kata, mana datang baby ni? Kata apa, sebab orang kenal Sayyidatuna Maryam ni orang yang sangat warak, sangat solehah, kan? Tak buat benda yang bukan-bukan, tak buat maksiat. Akhirnya bila tengok pegang baby, orang fitnah. Orang kata, mana datang baby ni? Ambon, kata duk warak sangat. Ni datang baby pula ni, siapa punya kerja? Dia cakap merah tu Ustaz. Dah tu saya buat dah. Kan? Kata mana datang? Macam mana boleh ada baby ni? Fitnah. Dia, okey, sekarang ni cuba kita bayangkan kalau kita berada di tempat ni. Kalau orang perempuan lebih memahami, kan? Sebab situasi ni Sayyidatuna Maryam perempuan, kan? Kita tak buat benda jahat, tapi kita dituduh buat benda jahat, kan? Kita mesti nak pertahankan diri kita. Kita mesti nak kata, saya tak buat ni. Tapi Allah puji pula. Allah kata, jangan cakap sepatah pun, kamu diam saja. Itu berarti menahan. Jadi dia kena tahan diri dia daripada nak cakap. Sedangkan dia nak cakap, dia nak bela diri dia. Dia nak kata, bukan, aku tak buat apa-apa, baby dia ada sendiri. Dia nak jawab dia tu. Tapi Allah kata tak boleh cakap. Dia diam. Habis orang kritik dia, orang hina dia. Orang kata, ingatkan bagus sangat, ingatkan budak baik sangat, rupanya dalam diam, buat kolam, gini-gini. Buku dia. Jadi nak tahan, nak jawab tu macam mana? Tahan, senyap. Sehinggalah atas izin Allah, Allah jadikan Nabi Isa yang ketika itu bayi lagi, baby, boleh cakap, boleh berkata-kata. Sehingga Nabi Isa sendiri yang bercakap, yang berkata-kata. Apa yang saya nak maksudkan sini, itulah makna saum, iaitu menahan diri dari sesuatu perbuatan yang kita nak buat. Dan menahan diri kerana apa? Padahal kalau dia nak cakap, dia boleh cakap, tapi menahan diri kerana Allah suruh tahan. Begitu juga situasi kita pada waktu sekarang ni, yakni Allah tahan kita daripada makan dan minum. Padahal kalau makan boleh makan, sebab barang halal, benda boleh makan. Tapi Allah kata tak boleh makan. Bila Allah kata tak boleh makan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini ujian keimanan. Padahal kalau kita nak makan, memanglah makanan yang halal, kan? Kita nak makan babi, kita nak makan benda yang halal. Tapi walaupun halal pun Allah kata, untuk bulan ni tak boleh makan. Jadi tak boleh makan tu tahan. Menahan diri kita, kerana taat atas perintah Allah. Itu soal taat kepada Allah Ta'ala. Ini juga adalah satu bentuk ujian integriti. Ada macam selalu yang berkait dengan unit benifah ni yang famous je lah, kan? Salah laku rasuah lah. Padahal kalau kita nak rasuah boleh je, orang tak nampak, kan? Cik cepat sikit bagi cik. Dia tengok kanan kiri lain clear, boleh je, orang tak tahu, tapi Allah tahu. Macam juga puasa. Puasa kalau dia tak berpuasa, tapi olok-olok berpuasa, siapa nak tahu? Betul tak? Buat lembik, jaga dia, penat hari. Padahal tadi bungkus dah tadi. Ada buat lalu belakang kedai mamak mana tu, plastik hitam, ada ontoh lah, kan? Ada ontoh, kan? Tapi buat lembik gitu. Tu kadang-kadang time bulan Ramadan lah, dia rajin ambil wudu lah, lalu malas ambil wudu. Time Ramadan rajin. Lagi-lagi bahagian bamuk-bamuk. Kerap dia bamuk. Bamuk. Kita kata, banyak tak bamuk sunat Ustaz. Kata, boleh jawab balik. Pandai dia. Yang pelik, komo pertama ada berapa-berapa tweet luar. Komo kedua berapa-berapa tweet. Komo ketiga berapa-berapa senyap. Tak keluar. Gimana? Nak cerita ni dia boleh buat
depan lagi, tutup. Kawan kan, nak kata kawan tak kenal. Sekali, tutup. Ada something depan. Mesti ada polis ni. Begitu, dia datang sendiri, rasa takut lah, apalah, mula cek. Semua ada tak? Protect semua hidup tak? Itu, rasa tu ada. Bila kita rasa kita ni diawasi, ataupun kita cari mana dia. Speed track, polis nyorok kat mana tu dalam. Saya pernah kena kan? Waktu malam tadi, bila pula dia duduk tengah malam. Lepas tu gambar tu daripada bawah, maknanya seolah-olah macam duduk dalam longkang. Boleh kan? Duduk tak dalam longkang. Nak ceritanya kan? Mana tak? Kita mula berhati-hati. Daripada 1.4 turun 40. GS5 potong kita. Nampak? Sebab apa? Sebab rasa diawasi, rasa diperhatikan. Istilah dalam ilmu agama, dalam ilmu tasawuf dipanggil muraqabah. Istilah. Kita rasa diperhatikan. Mula kita buat straight dan tengok mana dia nyorok ni. Kan? Kita tak nampak dia, tapi ada tulis. Kamera di hadapan ke apa ke, tak kira lah. Sama lah juga dalam hidup ni. Dan masalah kalau yang polis tadi itu ada certain waktu je, ataupun ada tempat-tempat tertentu je, ataupun ada operasi-operasi tertentu. Masalah kita dalam hidup ni sentiasa 24 jam kita diperhatikan Allah. Macam mana rasa? Kalau orang yang mengenal Allah, dia rasa Allah ada yang sedang memerhatikan dia, hati hidup dia sentiasa berjalan dengan elok sahaja. Sebab dia tahu Allah sedang perhati. Sebab itu, kata guru kami, nak betulkan manusia bukan dengan hanya undang-undang, bukan dengan hanya peraturan. Sebab undang-undang ciptaan manusia juga. Maka manusia boleh ubah, manusia boleh buat main, boleh buat tukar ini, buat tukar ini. Orang ada kuasa boleh main ubah, boleh gitu gini. Hatta hakim orang boleh bayar, peguam orang boleh bayar. Jadi nak bentuk manusia yang cipta manusia. Siapa cipta manusia? Allah. Balik kepada Allah, kembalikan kepada peraturan Allah. Hadirkan dalam hati bahawa kita diperhatikan Allah. Kalau setakat kita diperhatikan manusia, manusia tak perhati kita 24 jam. Kita macam tu lah. Kalau depan bos, sini tak tahu lah, sini baik, sini bagus semua dia. Tempat lain lah, tempat lain. Depan bos kamai, tapi spring orang panggil. Kemas buat kerja elok semua. Lain bos ada, lain bos tak ada. Buat lebih kurang. Gitu lah. Mana-mana pun sama je. Kami di pondok pun dia juga. Bukan boleh je. Di pondok pun gitu juga. Belajar-belajar di tafiz kan. Time ustaz ada, bukan main rio ni, yang lompat atas meja, patah rehan, buat apa nama, main wrestling pun ada. Tiba dia dengar slipper tu guru dia lalu. Ustaz. Lah kamu semua tu duduk depan Quran. Yang lagi kelakar ni, nak nipu biarlah, cerdik je lah. Bila kita sampai, dia baru mula A'udzubillahi minasyaitonir. Nampak sangat bahawa ustaz patut terus ambil ayat tengah-tengah. Baru nampak macam dah lama baca. Dia kata, saya kata dengan anak murid saya, kamu nak nipu, bekas nipu betul. Kita pun dah biasa buat dah dulu. Jadi tak boleh kantoi. Nak ceritanya, kalau kita didik dengan ajar takut pada manusia, orang boleh ubah. Peraturan manusia boleh ubah. Tapi nak ajar takut dengan Allah. Kerana Allah sentiasa. Kita tidur, Allah tak tidur. Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa memerhati kita. Inilah yang dimaksudkan dengan takwa. Takwa ni. Dan ini yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Moga-moga dengan kita berpuasa inilah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey. Imam Al-Ghazali, sebelum tu, kita ni bertiga apa takut naik share sampai buka ni. 1.20. Kalau pelajar tu buat gini ya. Boleh kan? Baik. Jadi takwa ni. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, takwa ini ada 3 makna. Walaupun 3 makna ni nampak lain-lain, tapi saling kaitan. Kita tengok sama-sama. Makna yang pertama, takwa ialah dengan makna takut.
Takwa tu dengan makna takut. Macam kita di sembahyang Jumaat lah, Tok Patip kata, ittaqullah. Itu maksudnya takutlah kamu kepada Allah. Lepas tu saya nasihat tuan-tuan imam khatib, biar cegah, jangan slow sangat. Kan? Ini slow, bunyi macam tak bunyi speaker. Nah, jadi yang belakang macam mana? Gitu. Nah, buyu mata. Kan? Tok imam dua, saya ingat kepala bawah kan. Nah, kalau ambil gambar daripada belakang, macam orang tengah duduk tak ada kepala. Kepala bawah itu. Nah, Tok siap lah yang cakap lah, kaki ni atas pun. Ceritanya, nah, biar sungguh lah. Taqullah. Barulah, takutlah kamu kepada Allah. Baru tu imam yang kedua. Dia kata, nak apa hal ni? Tiba-tiba kuat, selalu kan? Takut kepada Allah. Takwa artinya takut kepada Allah. Takut ni pula terpecah pada dua, kata ulama. Takut ni. Nah, takut, kadang-kadang takut ada yang menyebabkan kita takut, lagi kita nak jauh daripada dia. Kadang-kadang takut tapi kita makin rapat dengan dia. Takut yang kita makin jauh dengan dia, takut hantu. Kan? Nampak dia, kita takut, dan kita jauh daripada dia, kita lari balik. Kan? Elok-elok nak pergi masjid, mayang subuh, naik motor, nak langsung duduk atas pokok. Dia kata gitu. Dia pun, batal balik. Aku batal balik, terus je lah. Kawan tu kan gelak je, biarlah dia dah gelak. Kenapa? Tapi mak dia kata takut. Dia menyebabkan dia makin lari. Ada orang takut poli. Nampak poli dia lari, padahal tak salah apa pun. Takut. Ada takut. Jadi itu takut yang menyebabkan kita makin jauh. Ada takut kita menyebabkan makin dekat. Jadi dengan Allah Ta'ala ni, bukan bila kita takut dengan Allah makin kita jauh dengan Allah. Itu masalah. Tapi lagi kita takut dengan Allah, lagi kita rapat dengan dia. Maka takut yang rapat ni pula, ulama pecahkan pula lagi dulu. Takut dengan Allah Ta'ala ni. Jadi satu pertama, iaitu takut dengan Allah pada peringkat orang awam, peringkat permulaan. Kebanyakan kita lah, termasuklah saya lebih kurang. Peringkat permulaan, iaitu takut dengan Allah itu kerana takut akan azab Allah. Takut dengan ancaman daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, takut yang tahap tinggi. Ini tahap wali-wali, tahap ulama-ulama besar. Ini takut dia bukan lagi takut soal azab, tapi dia takut kasih sayang Allah. Dia takut kasih sayang Allah. Ini kita urai satu-satu, tengok macam mana. Yang pertama tadi, takut dengan azab Allah. Ini peringkat permulaan kebanyakan orang. Kebanyakan kita orang yang baru nak berjinak dalam agama-agama ke, biasa ni peringkat mula. Kita pergi kuliah ke, pergi dengar ceramah, Ustaz cerita, siapa yang tak solat akan dibomban ke dalam neraka sakar, pecah kepala dalam neraka sakar. Allah, dengar tu takut tu. Takut lepas ni jaga sembahyang lagi tu, jadilah ni salah, taubat lah, apalah, macam-macam. Takut tu dengan sebab dia takut dengan azab. Lepas tu balik-balik rumah, tengok pula cerita tanah kubur. Tengok pula yang kubur ni tak muat lah. Dan jenazah pancik 4-4 tayar. Yang peliknya kampung dia semua masalah, tak habis-habis. Nampak? Dia punya cerita tu lah, kan? Tanah kubur. Jadi tengok-tengok pun kita pun kalau jadi kat aku daya gini-gini, mulalah kita jadi risau, kita jadi takut. Tapi takut tu takut dengan azab, takut dengan ancaman. Dalam alam barzakh nanti kena soal dengan malaikat munkar wa nakir. Apa nama nanti di hari kiamat pula lagi, nanti nak lalu di tiap sirat. Dengar ustaz-ustaz ceramah, menong sekejap, menong macam mana hidup aku ni kan. Aku ni koi lama koi tua, kan? Mana kata kubur dah makin lama makin dekat. Maknanya mana kata bila-bila ya kena pula kerja macam ni kerja. Kerja ni kalau takat duduk-duduk office ni boleh tahan lagi. Kena ada operasi-operasi tertentu, operasi yang berat pula, melibatkan senjata. Orang kata nyawa di hujung tanduk. Bila-bila kalau tersilap langkah, tak rasa-rasa, tak dia mati, kita mati. Saya ada seorang kawan anggota kat balai di belah tu apa nama? Kat belah Terung kata tu lah. Dia cerita dia pernah terlibat dengan orang gila. Orang gila tu angkat apa nama dia punya barang dia tu. Dia tak sempat ni, dia tahan, kena tangan. Mana kata Allah Ustaz, bila-bila dia tak
Kita dulu masa kecil, ayah kita boleh tampar kita, boleh pukul kita bila kita nakal. Tapi bila dah besar panjang, takkan ayah nak pukul lagi. Ayah pun dah tak larat dah. Di jalan pun tapak titik, tak larat dah, tua dah. Tiba-tiba kita balik rumah, kita buat hal. Mak suruh minta tolong apa, kita buat malah itu. Cukup, ayah kita tak pukul kita, dia cuma cakap je. Aku meluat tengok hal. Dia kata, hantar ayah balik, hantar saya balik. Pergi merampok keluar daripada rumah tu. Cukup dia cakap gitu. Bukan dipukul pun. Lepas pun tidak kita. Calar sikit pun tak ada pada badan kita. Cukup dia kata, pergi balik kan. Tok saya datang. Nak, aku mudah. Hantar ayah balik pun aku tak heran. Pergi balik. Nak keluar. Dia halau kita keluar. Apa perasaan? Pecah sepecah-pecah. Itulah keadaan orang yang menjaga hubungan rapat dengan Tuhan. Tuan-tuan, kita kaya lama kaya tua. Jadi takkan keimanan kita masih lagi keimanan kanak-kanak, keimanan budak-budak. Setakat kita rasa okey dah, aku buat ini, setakat yang wajib saja. Malah bila kita tak dapat buat yang sunat, tepuk dada tanya iman, adakah kita ini tidak disayangi Allah? Kerana sampai ke usia dini pun masih lagi kita belum gairah kepada amal-amal ibadah yang dianugerahkan Allah ke atas itu. Masih lagi kita leka dengan keseronokan dunia dan sebagainya. Dan sampai bila aku masih duduk setaraf ini? Kita fikirkan, patutnya lagi meningkat usia, juga lagi meningkat iman. Kalau taraf budak-budak itu cerita lain lah, nama pun budak-budak. Tapi kita dah semakin berusia, kita bukan jadi budak, kita dah jadi ayah budak. Silap, mungkin ada yang dah ada cucu lagi, dah jadi atuk dah kita. Tapi iman kita masih lagi setaraf anak-anak. Kita hanya berkira-kira ibadah setakat yang wajib. Janji wajib buat sudah, Ustaz. Itu pun kalau sempurna. Kalau yang tak sempurna lagi. Sebab tu kita kena pertingkatkan amal kita. Inilah masanya bulan Ramadan untuk kita lebih, bukan setakat yang wajib, malah sampai kepada yang sunat. Kerana kalau sunat kita dijaga, maka insya-Allah wajib lagi terjaga. Sebab kalau kita beringan-ingan dalam soal sunat, takut sunat memang dah abad, wajib lagi pula terabad. Jadi sunat itu macam lapisan kulitnya. Paling-paling tidak, kalau tersiap pun kulit yang kena. Kalau termalas pun sunat yang terkena, tak kena yang wajib. Itu seolah-olah amalan sunat. Maksudnya begitu. Sebab tu jangan kita menganggap ringan. Kadang-kadang mulut kita laju cakap, alah sunat dia pun bukan wajib. Betul lah memang dia sunat dia pun. Tapi sampai bila kita nak main macam tu, kita kan dah makin berusia, kan? Kita dah nak makin meningkat. Amalan kita macam mana? Kita nak mati esok, kan? Nak balik bertemu Allah. Apa yang kita nak bawa bertemu Allah? Dulu masa hidup di dunia ni, kita soal siasat orang. Ketahuilah kita akan disoal siasat oleh malaikat muka wanati di dalam kubur. Dan ada satu kitab, cerita dalam kitab Ayyuhal Walad, karangan Imam Ghazali. Ada seorang anak murid ni, dia mengaji dengan guru dia. Lepas tu guru dia tu meninggal dah. Sampaikan anak murid dia pula jadi tu guru. Anak murid dia pun dah besar, sampailah tu. Dia pula jadi tu guru dah. Dia pula jadi tu guru. Ada pondok dia apa semua. Nah, lepas tu akhirnya satu hari tu duduk baca kitab, dia teringat. Sebab dalam kitab dia tulis dobit-dobit nota-nota yang dia mengaji dengan guru dia dulu. Teringat guru, kenangan tu datang. Rindulah kat guru dia kata. Dan aku tulis ni, teringat masa zaman mengaji dulu dengan tok guru. Dia pun doa, ya Allah, izinkan aku bertemu dengan guruku. Aku rindu kat dia. Teringat kenangan. Dia doa, malam tu tidur Allah makbul permintaan. Dalam tidur dia bermimpi, mimpikan guru dia. Jumpalah guru dia dalam tidur tu, dalam mimpi. Walaupun ini hanya sekadar mimpi. Lepas tu kata ulama, mimpi orang-orang soleh ada kebenaran. Jadi dalam mimpi ni dia jumpa tu guru dia. Dia tanya, Assalamualaikum Tuan Guru. Salam. Macam mana keadaanmu di sana wahai guru? Aku rindu padamu. Macam mana keadaanmu di sana? Jawab guru dia, aku mati lama dah, kata tu. Hampir 100 tahun aku sudah meninggal dunia. Tapi ketahuilah, sampai sekarang soalan yang ditanya pada aku masih lagi belum selesai. Pada meninggal 100 tahun nak, soalan ditanya oleh malaikat muka nakir tak habis lagi. Siapa tu? Tok guru kita, tok
dia tanya dah kalau kita. Pas satu, satu. Ya tak? Awak tanya pula. Hari tu sama orang, kenapa ambil duit dia tu? Oh, malaikat tanya. Kita pun tanya malaikat, tahu kan? Kata, tahu lah. Kami ada rekod ni, roket atik. Dah cari mana? Nah, memang tak ada CCTV ni ni roket tadi. Apa saja kita buat. Ya tak? Satu. Ya tak? Tak selesai kita. Ya tak? Lepas tu, inilah yang nak cerita dia, nak didik kepada etika yang terbaik, iaitulah seperti mana Nabi didik para sahabat. Polis ni sebenarnya zaman Nabi tak ada. Yang ada di zaman sahabat, iaitu semasa Khalifah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab menjadi Khalifah. Start itu dia tubuhkan satu pasukan, pasukan keselamatan. Bahasa kita panggil polis lah. Start tu, itu sejarah. Ada dari sudut agama kita lah. Nak ceritanya, inilah ni, nak didik manusia. Tak kira nak didik siapa pun, anggota bawah kita ke, ahli keluarga di rumah kita ke, didik dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut dengan pangkat kita, bukan takut dengan jawatan kita, bukan takut dengan peraturan just peraturan tertulis. Nah, tapi didik hati dengan takut pada Allah. Kerana bila orang takut pada Allah, nah, baru dia akan tunduk dengan tunduk yang sebenar. Tapi kalau takut dengan pangkat jawatan, dia tak heran. Lama mana jawatan akan habis, akan pergi. Masa orang tu ada jawatan, dia tuan. So dia dah pension, nak dia tuan pun lagi, kawan tu habis lah. Itulah keadaan kita manusia. Maka moga-moga Ramadan ini benar-benar mendidik kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang sebenar-benar bertakwa di sisi Allah. Tadi saya kata takwa ada 3 makna. Saya baru cerita satu, ada 2 lagi. Jadi makna kena panggil lagi lah. Aku dah tadi tak sempat masa dah nak berubah dah. Cukuplah sekadar tu dulu. Untuk kita memahami sedikit tentang soal kehidupan kita yang berkait dengan urusan. Jadi jangan asingkan antara dunia dengan akhirat. Dunia dan akhirat ialah bersekali. Cuma bagaimana kita nak mengatur kehidupan dunia kita supaya mengikut jalan akhirat yang betul. Insya Allah. Bila dah insya Allah, maknanya dah habis. Cukup dah tu. Cukup sekadar tu yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah insya-Allah. Dan di luar sana ada bazar Ramadan. Itu bazar Ramadan. Saya orang paling awal buka bazar Ramadan. Maksudnya barang niaga saya tu, itu jualan amal untuk pondok. Pondok kami ni tak ada bantuan apa-apa pun daripada kerajaan ke mana, semua dengan usaha sendiri. Jadi macam mana kami buat? Kalau kami guru-guru ni pergi mengajar kuliah, kita akan bawa barang niaga ni. Hasil tuan-tuan beli, duit itulah kami guna untuk support perbelanjaan di sekolah, macam mana nak bayar gaji guru ke dan sebagainya, elektrik, air dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma. Jadi bila niat membeli sambil menderma, baki sikit-sikit tu halal sudahlah. Nampak kan? Dia tengok kawan dia beli dapat baki RM5. Lepas tu kawan dia pun kata tak apa. RM5 tu masuk tabung. Dia pun tengok kawan dia buat macam tu, dia pun nak tiru lah. Dia kata dah dek, tak apa. Dia datang ke anak buah dia. Tak apa dek, baki saya pun masuk tabung tak? Tiba-tiba anak murid saya kata, tapi baki ni 50 balik. Oh, 50 pula balik. Jadi insya-Allah lah. Moga-moga lah Allah jadikan kehidupan kita semakin lama semakin baik, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.